Um, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita masih lagi diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nyawa yang ada ini, dengan ruang yang ada ini, marilah sama-sama kita menggunakan ia sebaik yang mungkin. Kita gunakan ia untuk kita bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan umur kita, kesempatan yang ada ini untuk kita menambahkan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Semoga amal-amal soleh dapat menutupi, melindungi keburukan-keburukan yang kita lakukan. Alhamdulillah pada malam ini, pada pagi ini, kita dapat bertemu buat siri yang kelima. Kalau tidak saya, siri yang kelima. Kalau saya salah, tolong betulkan. Siri yang kelima dalam kita membicarakan tentang tadabbur ayat-ayat pilihan. Yang mana ayat pilihan yang kita pilih untuk ditadabburkan adalah ayat Al-Kursi. Yang mana program kita ini hanya dianjurkan, hanya kita akan bertemu sebanyak 2 kali dalam sebulan, iaitu pada setiap hari Ahad, minggu yang pertama dan minggu yang kedua sahaja. Ya. Jadi majlis kita ini dia dianjurkan oleh Biro Agama Felkra Berhad. Semoga Allah memberikan kepada pihak penganjur ini dengan kebaikan yang banyak. Semoga Allah memberikan keberkatan dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khairan kerana sudi memeriahkan, sudi mengikuti pengisian yang kita sama-sama lakukan ini. Semoga Allah memberkati usaha kita ini daripada permulaannya sehinggalah kepada penghujungnya. Marilah sama-sama kita mencari redha Allah, kita mencari rahmat Allah pada ayat-ayat yang kita akan pelajari pada pagi ini. Untuk nukta, rujukan untuk siri kelima ini, kita akan menggunakan nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan pada bulan yang lalu. Yang mana isi kandungan pengisian untuk siri 5 ini, ia berada pada nota siri yang keempat. Kemudian insya-Allah jika Allah memberikan kita kesempatan lagi, kita akan menggunakan nota baru yang telah pun saya edarkan pada hari semalam. Jadi kalau ada sesiapa yang ingin mendapatkan nota,
jika tuan-tuan dan puan berada di dalam aplikasi Zoom ni, okay, di Zoom ni kita sebenarnya banyak lagi ruang yang tuan-tuan boleh masuk, ya, kerana kita hanya limitkan pada 100, jadi ada banyak lagi tuan-tuan boleh sertai di Zoom, ataupun kalau tuan-tuan melihat di secara langsung di FB Akademi Tadabbur, tuan-tuan boleh dapati link tersebut dia berada di bahagian komen, begitu juga di Zoom dia berada di ruangan chat. Baik, kita teruskan untuk siri yang kelima. Saya paparkan siri 1 kan. Okey, tak apa, ni mula-mula. Okey, kita terus kepada siri yang kelima. Betul ya pihak penganjur, saya siri kelima kita pada pagi ni. Mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan. Boleh bersuara ke? Jelas suara saya boleh didengari? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nampak diam je. Diam 1000 bahasa, banyak bertasbih tu kan. Fikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tahu tu Kak Mazidah lah tu. Okey. Betul-betul. Tak apa, saya kenal suara-suara insan-insan yang banyak apa bersama-sama kita. Okey. Siri 5 kita pada pagi ni, sebenarnya kita akan masuk kepada bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala itu pada bukti yang kedua kan. Saya memerlukan pengukuhan, betul ke? Bukti yang kedua. Diam je semua ni. Macam mana ni? Okey. Ustaz. Tak apa. Melayu mudah. Lupa. Okey, tak adalah. Okey. Ayatul Kursi ni seperti yang telah kita pelajari pada siri yang keempat, pada siri yang ketiga, kita akan menggunakan pendekatan dalam ayat Al-Kursi walaupun dia satu ayat, Suratul Baqarah ayat 255, kita akan menggunakan pendekatan ayat Al-Kursi ini adalah ayat pokoknya ataupun ayat utamanya, iaitu ayat yang mengandungi kalimah tahlil. Kalimah la ilaha illahu. So, inilah menjadi kita panggil apa? Ayat utamanya. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu. Ini menjadi ayat utamanya. Okey, ayat ini telah kita ulas pada kelas yang lalu. Dia mengandungi kalimah tauhid. La ilaha illallah, kalimah tauhid. So kalimah ni telah kita ulas. Okey. Ayat kita panggil potongan ayat selepas Allahu la ilahu ini, ayat ini merupakan perincian kepada ayat Allahu la ilaha illahu. Maknanya ayat selepas ayat bermula Al-Hayyu, Al-Qayyum sampailah Wahuwal Aliyul Azim adalah potongan ayat yang menghuraikan, mengukuhkan tentang mengapa Allah itu la ilaha illa huwa. Okey. Jadi bermula Al-Hayyu sampai Wahuwal Aliyul Azim ni kita letakkan ia sebagai bukti bahawasanya Allah itu memang la ilaha illa hu. Okey, kalau kita lihat B ini adalah bukti. Ada 12 bukti kesemua sekali dalam ayat 255. Bukti untuk apa? Untuk membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala tu dia Maha Esa, dia Maha Tunggal. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah, yang berhak diibadi melainkan Allah saja. Kenapa? Maka ayat kursi ini memberikan jawapan.
Kerana bukti pertama. Kerana ada bukti kedua. Sehinggalah kepada 12 bukti. Jadi, pada pagi ini, kita akan sama-sama memperincikan tentang bukti Allah itu la ilaha illahu pada bukti yang kedua Al-Qayyum. Kita akan bincang nama Allah Al-Qayyum. Maksudnya ada kat sini. Bukti yang kedua Al-Qayyum dan juga pada bukti yang ketiga la ta'khudhu sinatu wala naum. Bukti ketiga. Kalau ada ruang lagi, insya-Allah kita akan terus kepada bukti yang keempat. Tapi sasaran utama kita pada pagi ini, kita mohon rahmat dari Allah untuk kita memperincikan bukti yang kedua dengan bukti yang ketiga. Okey, insya-Allah. Setakat ni catatan saya memang kita berhenti pada bukti yang pertama pada bulan yang lalu. Bulan lalu ni nampak macam lama tak ada kelas. Sebab apa? Betul, Ustaz. Sebab bulan 8 ni dia ada 5 minggu. Kan? Ini bulan 8 ni bulan 8 dia ada 5 minggu menyebabkan kita telah berpisah selama 3 minggu. Sebab tu kita masuk minggu pertama macam iya ke ni? Macam ingat tak ingat? Tak apa. InsyaAllah. Setakat saya, catatan saya, kalau saya salah tolong betulkan. Okay. Betul. 8 bulan 8, Ustaz. Alhamdulillah, 8 bulan 8. Last. Syukur pada Allah. Last kan? Ya. Dekat bukti pertama kan? Ya, betul. Okey, Alhamdulillah. Betul lah, saya tak salah lah. Okey. Jadi kita terus kepada nama Allah Al-Qayyum. Okey. Nama Allah Al-Qayyum, kedudukan nama Allah Al-Qayyum ni nanti kena ulang dengar balik kenapa dengan nama Allah Al-Qayyum. Ini telah kita ulas pada kelebihan ayatul kursi. Ini kena dengar balik semula. Kenapa dengan nama Al-Qayyum? Tuan-tuan kena lihat balik, dengar balik kerana nama Allah Al-Qayyum ni dia termasuk salah satu nama Allah yang para ulama mengatakan di antara banyak nama-nama Allah yang agung adalah nama Allah Al-Qayyum, termasuklah Al-Hayyu. Jadi kita terus kepada perincian Al-Qayyum tu apa. Okey, sila rujuk kepada nota yang diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Apa itu makna Al-Qayyum? Al-Qayyum dimaksudkan Al-Qayyum. Okay. Al-Qayyum dia merupakan salah satu nama Allah lah, Al-Qayyum. Yang daripada nama Allah Al-Qayyum itu menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ini dia kekal selama-lamanya mentadbir. Maknanya Al-Qayyum ini dia ada kaitan juga dengan mentadbir, menguruskan, menciptakan, memberi rezeki, semualah. Itu Al-Qayyum ni kalau nak lebih dekat maknanya, dia merujuk kepada sifat bersendirian Allah. Kesendirian ni betul ke? Sifat bersendirian Allah. Al-Qayyum ni dia maknanya adalah Allah Ta'ala ni kalau dia ciptakan sesuatu, kalau dia buat sesuatu, kalau dia takbir sesuatu, dia uruskan alam ni, makhluk-makhluk dia, Allah Ta'ala buat sendiri. Itu maksud Al-Qayyum. Perkataan Al-Qayyum ni kalau dalam sifat 20 yang dulu pernah kita belajar kan dulu kan. Ingat lagi tak? Allahu wujud qidam baqa wa khalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyatu. Yang dekat qiyamuhu bi nafsihi. Itulah dikaitkan dengan Allah tu Al-Qayyum. Yang dekat qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi itu maksudnya Allah dia berdiri dengan sendirinya.
Inilah dikaitkan dengan nama Allah Al-Qayyum. Jadi Allah Al-Qayyum ni merujuk kepada Allah Ta'ala ni, dia buat sesuatu, dia uruskan sesuatu, semua bersendiri. Sifat kesendirian Allah, dia berbeza dengan makhluk-makhluk Allah. Kalau kita makhluk Allah, tak boleh kita buat semua benda sendiri. Tak akan boleh punya. Bukti yang paling jelas sekali, kan, kita ni kan perlukan ibu dan ayah untuk hidup. Kalau ibu dan ayah tak adalah kita. Itu pun dah menunjukkan kita memerlukan orang lain. Siapa dekat sini yang dia tidak perlukan siapa-siapa? Dia tak memerlukan orang sekeliling. Tak ada, semua. Nak belajar, ada guru mengajar. Nak tuan-tuan nak makan, tuan-tuan nak makan nasi, kena bergantung kepada pesawah-pesawah yang tanamkan padi. Betul tak? Orang yang bekalkan makanan. Tak ada. Dalam hidup kita tak ada benda yang kita boleh buat sendiri. Sendiri tu maksudnya kita perlu bergantung juga kepada orang-orang lain dalam hidup ni. Berbeza dengan Allah. Kenapa berbeza dengan Allah? Ialah sebab Allah tu adalah La ilaha illahu. Itu maknanya. Okey, dah jelas? Okey, untuk perincikan lagi, bagaimana dikatakan Allah Ta'ala itu dia boleh bersifat Al-Qayyum? Kenapa dia boleh bersifat menguruskan dengan sendiri? Kan? Pertama, kerana Allah Ta'ala memiliki segala-galanya. Jawapan pertama, macam mana Allah Ta'ala boleh uruskan semua yang diciptakan itu dengan sendiri? Kerana pertama, kenapa Allah tak perlu bantuan orang lain? Kerana Allah Ta'ala memiliki segala-galanya. Apa yang Allah Ta'ala nak, semua berada di tangannya. Sebab dia adalah pemilik. Dia memiliki segala-galanya. Allah Ta'ala ni maha kaya. Jelas tuan puan kat situ. Okey, untuk yang pertama ni, perincian huraian kepada Allah tu dikatakan Al-Qayyum, insya-Allah akan dijelaskan lagi nanti pada bukti yang keempat. Maknanya bukti-bukti ni dia saling menguatkan bukti-bukti yang lain. Dalam ayat kursi ada 12 bukti yang membuktikan Allah tu la ilaha illahu. Okey. Dalam masa yang sama, setiap antara 12 bukti itu mereka saling mengukuhkan di antara satu bukti kepada satu bukti yang nanti akan pergi kepada bergabung ke 12 bukti itu, pergi kepada membuktikan Allah itu la ilaha illahu. Okey, itu jawapan pertama. Perincian dia. Perincian yang kedua, bagaimana dikatakan Allah Ta'ala ini dia bersendirian. Yang kedua, ia merujuk kepada kenapa? Kerana Allah Ta'ala kalau dia mengatur alam semesta ni, al-alamin ini, tanpa sebarang bantuan. Sebab tanpa sebarang bantuan inilah membawa makna dia itu bersendiri. Dia berdiri dengan sendirinya. Dia itu adalah Al-Qayyum. Okey. Dua maklumat ni maksudnya kalau kita ditanya ataupun kita nak menyampaikan maklumat, nak kenal tak Allah Ta'ala itu siapa? Kita kata Allah Ta'ala itu memiliki nama Al-Qayyum. Al-Qayyum ni maksudnya apa? Allah Ta'ala tu dia berdiri dengan sendirinya. Kenapa macam tu? Kerana Allah Ta'ala ni dia memiliki segala-galanya. Dia nak apa semua ada di tangannya. Lepas tu Allah Ta'ala ni dia tidak perlu sebarang bantuan untuk menolong dia dalam dia mengaturkan alam semesta ni. Bab menciptakan, bab bagi rezeki, bab mentadbir, semua. Okay, jelas? Amen. Okey, kita kukuhkan lagi dua perincian ini dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang lain. Okey. Sebelum tu, kita lihat dulu, kita kukuhkan maklumat ini dengan pentafsiran yang dibuat oleh para ulama tafsir. Sebelum
sebenarnya saya dah ulas tadi, yang saya ulas mula-mula tadi tu sebenarnya memang setelah melihat tafsiran lah. Okey, tapi kita tengok juga apa kata Ibnu Katsir. Ulasan Ibnu Katsir dalam tafsir dia. Okey, Ibnu Katsir ketika dia mengulas bagaimana dikatakan Allah tu Al-Qayyum. Okey, dia kata yang dikatakan Allah tu Al-Qayyum adalah yang mentadbir semua yang ada. Okey, maksudnya macam mana? Okey, semua yang wujud di dunia ini sangat memerlukan dan bergantung kepadanya. Sedangkan dia, iaitu Allah, sama sekali tidak perlukan mereka. Serta Allah tak serta tidak akan tegak dan berdiri semua itu jika tanpa perintah daripadanya. Maknanya Ibnu Katsir dia bagi satu dia bagi satu poin penting, sebab tu saya gariskan yang dengan warna kuning ni, dengan highlighter warna kuning ni, nak menunjukkan bagaimana dikatakan Allah tu adalah Al-Qayyum. Maksudnya dia mentadbirkan semua yang ada ini, okey, dengan sendiri. Al-Qayyum dikaitkan dengan Allah yang mentadbir semua itu dengan sendiri. Allah tidak perlukan siapa-siapa yang makhluk-makhluk dia. Tetapi makhluk-makhluk dia yang perlukan kepada Allah. Dalam masa yang sama Ibnu Katsir kata apa? Kan, tidak boleh berjalan satu benda dekat dunia ni, takkan tegak satu benda dekat dunia ni kalau tanpa daripada Allah. Maksudnya kalau contohnya kita nak cari makan, kan, kita nak dapat rezeki. Kalau bukan Allah yang aturkan, mungkin kita tak ada rezeki tu. Macam langit yang besar ni, yang tanpa tiang ni. Contoh kan, kalau bukan kerana Allah Ta'ala yang jaga, yang uruskan, tentu langit tu dah jatuh dah ke muka bumi. Contoh, okey, matahari yang punya besar tu di atas planet yang paling besar sekali. Kalau bukan kerana Allah yang uruskan, Allah yang jaga, Allah yang aturkan, tentu matahari tu dia dah boleh terbit daripada barat, dia terbenam ke timur. Mungkin. Sebab memang semua alam semesta ni Allah yang jaga dia. Allah yang mengaturkan hujan. Contoh itu makna yang pertama. Kita pergi kepada perincian yang kedua. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih, dia kata yang dikatakan Allah tu Al-Qayyum adalah Allah yang selalu mengurus dan tidak pernah tidur. Okey, ini nanti kita ulas juga pada bukti yang ketiga nanti. Lepas tu Allah Ta'ala ni dia mengatur segala sesuatu dan dia yang jaga ni. Dia jaga tu maksudnya macam mana? Dia maha sempurna. Segala sesuatu sangat memerlukan dia, yang mana semua itu tidak dapat buat sesuatu melainkan kerana dia. Maknanya nak merujuk kepada kebergantungan manusia itu, makhluk itu kepada Allah. Hatta semut-semut nak cari makan pun sebenarnya ia bergantung kepada Allah. Burung-burung yang nak cari makan ni pun sebenarnya ia bergantung kepada Allah. Kalau bukan sebab Allah, tidak ada makhluk di dunia ini yang boleh bergerak, yang boleh hidup. Macam kita nafas kan, Allah Ta'ala yang aturkan. Jantung kita berdegup, jantung kita tu semua Allah yang aturkan. Tapi kita bergantung pada Allah. Tapi Allah tidak bergantung, tidak memerlukan sesiapa sahaja. Dalam erti kata yang lain, Allah Ta'ala ni dia tidak ada sebarang kekurangan dan kelemahan dalam dia mengaturkan. Okay, jelas tuan-tuan. Kalau nak mantap lagi pada bukti dua ni, kena gunakan juga bukti satu, boleh juga. Sebab bukti satu kata Allah tu maha hidup. Kan, Allah tu dia maha hidup. Kita ambil balik bukti yang pertama tu, boleh digunakan juga maklumat tu pada menciptakan Allah tu maha Al-Qayyum. Maknanya Allah Ta'ala ni ketika dia mengatur dengan sendiri, dia tak penat ke? Tak. Allah Ta'ala tak ada lemah ke? Tak. Dia boleh gunakan balik
bukti yang pertama. Itulah Allah Ta'ala tu, dia adalah Al-Qayyum. Okay, ini adalah ulasan Ibnu Kathir. Jadi kita lihat ayat Quran yang ada berkaitan dengan perincian Allah tu Al-Qayyum, kita rujuk salah satu ayat dalam surah Fatir ayat 15. Ayat ni boleh jumpa muka surat 436. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ilallah. Perkataan fuqara' ni. Allah kata, wahai manusia, kamu ni sebenarnya adalah fakir. Sepatutnya kita terjemah fakir. Tapi dekat sini dia terjemah fakir tu dari sudut makna apa? Kita sentiasa berhajat. Fuqara' ni sebenarnya adalah fakir. Jadi kalau ikut ayatnya Allah kata, wahai manusia, kamu ni semua sebenarnya adalah fakir kepada Allah. Ya, kita ni sebenarnya adalah miskin. Kita ni fakir sebenarnya. Kita kalau tengok ada manusia lain yang miskin, ada yang statusnya jatuh fakir. Kan? Fakir lebih teruk daripada miskin. Allah meletakkan, Allah sebut kita ni sebenarnya bukan miskin je. Kita ni sebenarnya di sisi Allah tu sebenarnya kita adalah fakir. Fakir ni dia lebih teruk pada miskin. Maknanya Allah Ta'ala nak kata bagi kita, kepada kita, kamu ni sebenarnya di sisi Allah sangatlah fakir. Membawa makna apa? Kita sangat-sangat berhajat kepada Allah. Kita sangat-sangat berhajat kepada Allah. Kan? Sangat-sangat berhajat kepada Allah Ta'ala itu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, Wallahu wal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah Ta'ala itu dia maha kaya lagi maha terpuji. Kita fakir bergantung kepada, kalau manusia yang fakir, dia bergantung kepada orang kaya. Orang kaya lah yang boleh membantu orang fakir. Betul tak? Kalau dalam banyak-banyak yang paling kaya, jawapannya adalah Allah. Sebab apa? Sebab orang kaya ni pun, dia dapat daripada Allah. Jadi yang paling kaya adalah Allah. Allah tu Al-Ghaniyyu. Kalau di dunia, orang-orang fakir, orang miskin memerlukan zakat-zakat yang diberikan oleh orang yang kaya. Memerlukan orang yang kaya. Kan? Tetapi pada hakikatnya, orang yang kaya itu sendiri pun fakir di sisi Allah. Sebab apa? Orang yang kaya itu pun, dia dapat sumber itu daripada Allah. Kalau bukan kerana Allah, mungkin dia pun tak dapat jadi kaya. Jadi pada hakikatnya, kita semua ni adalah fakir di sisi Allah. Maksudnya kita bergantung kepada Allah. Kenapa kita bergantung kepada Allah? Kerana Allah tu dia maha kaya. Dia maha terpuji. Menunjukkan apa? Kerana Allah tu dia, kalau dia dah maha kaya, dia ada segala-galanya. Dia tidak memerlukan manusia, makhluk-makhluknya. Tapi makhluk-makhluk dia yang memerlukan dia. So di antara ayat yang boleh kita jadikan sebagai perincian kepada ayat Allah itu Al-Qayyum. Keras maklumat ni. Jangan lupa title kita semua ni, kita adalah fakir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dah jelas? Okey, kita teruskan lagi dengan ayat yang lain. Okey, ayat lain ni dalam surah Fatir juga, tapi ayat 13 dengan ayat nombor 14. Okey, ayat ni dia kita boleh guna dia dalam dua sudut. Ayat surah Fatir 13-14 ni Allah Ta'ala kata, walladzina tad'una min dunihi ma yamliku min qitmir. Allah kata, sedangkan mereka yang kamu sembah. Maksudnya makhluk-makhluk lain, kalau yang dijadikan ia sebagai Tuhan, kan, sebagai sembahan, kata Allah, mereka ni apa? Ma yamliku, tidak mempunyai
apa-apa pun. Nah, kalau Allah guna ma ni, maksudnya dia tidak memiliki apa-apa pun. Yang memiliki apa-apa min qatbir, walaupun senipis selaput biji kurma. Nah, maknanya ayat 13 surah Fatir ni nak menunjukkan bahawasanya kalau kau nak menyembah, kalau kau nak beribadat kepada Tuhan yang sebenar, sepatutnya kenalah menyembah kepada Tuhan yang dia kaya, memiliki segala-galanya. Kan? Kau nak apa pada Tuhan tu? Semua Tuhan tu akan bagi. Allah tu akan bagi. Tapi kalau kau menyembah Tuhan selain Allah, mereka ni tak ada apa-apa pun. Walaupun senipis selaput biji kurma. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa tak ada apa-apa pun yang boleh bantu, yang boleh tolong kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah. Itu ayat nombor 13. Walaupun ayat 13 ni dia tidak duduk pada ayat kursi, tapi ayat 13 ni sebenarnya dia memperincikan lagi ayat kursi tadi. Sebab kita telah ulas apa makna Al-Qayyum tadi. Okey. Ingat tak? Sebab dekat Al-Qayyum tadi, ingat tak yang pertama kita kata macam mana Allah tu dia Al-Qayyum? Sebab kita kata dekat sini. Dia dekat sini. Jadi nak kukuhkan maklumat ni, itu yang kita sebut tadi. Manusia ni semua fakir kepada Allah. Allah tu maha kaya. Dekat sini ayat dia. Lepas tu, makhluk-makhluk yang kita sembah tidak ada segala-galanya. Segala-galanya hanya pada Allah. Kita dah sebut tadi pada surah Fatir juga. Okey, jelas ya? Okey, kita lanjutkan lagi, sikit lagi. Okey, kita lihat satu lagi ayat. Dalam surah Al-Isra, ayat nombor 56. Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa di antara contoh yang makhluk-makhluk lain tidak boleh buat, tidak boleh aturkan. Okey, Allah Ta'ala bagi tahu, qul id'ul ladzina za'amtum min duni. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan maklumat ni dalam masa sama menjadi hujah kepada mereka. Yang mana Allah Ta'ala suruh Nabi sampaikan, kata kepada mereka, serukanlah mereka. Dia kata, za'amtum min duni, serulah mereka yang kamu dakwa selain daripada Allah. Maknanya Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau cabar diorang. Cakap pada diorang yang menyembah patung-patung dan berhala-berhala ni, minta mereka panggillah patung-patung tu. Panggil Tuhan-Tuhan mereka. Suruh mereka panggil. Panggil, serulah, berdoalah pada dia. Selain daripada Allah. Cuba. Kan? Minta pada mereka. Allah Ta'ala kata apa? Fala yamlikuna kashfad durri. Sudah tentu mereka ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada yang patung-patung, bahala-bahala yang mereka seru tu. Tidak berkuasa. Tidak berkuasa apa? Menghapuskan kemudaratan. Tidak boleh menghilangkan mara bahaya daripada kamu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wala tahwila. Dan juga tidak dapat memindahkan bahaya itu jika berlaku kepada mereka. Jelas abang puan? Maknanya ayat ni Allah Ta'ala nak bagi tahu macam mana Allah Ta'ala tu dia ini Al-Qayyumu. Okey, Allah Ta'ala ni macam mana dia menguruskan dalam semua perkara. Maknanya Allah Ta'ala ni lah satu-satunya yang boleh menghilangkan kepada mana-mana makhluk dia kalau mereka ditimpa dengan mara bahaya, dengan benda-benda yang buruk. Allah sajalah yang boleh menghilangkan, melindungi benda itu daripada mereka. Tetapi selain daripada Allah, dalam konteks ayat ni,
dia dikaitkan dengan patung-patung itu. Kau panggillah mereka, kau suruhlah macam mana sekalipun. Mereka tidak boleh buat apa-apa untuk menghilangkan mara bahaya kepada mereka. Okey, ayat ni juga mengukuhkan tentang Allah itu Al-Qayyum. Okey, kita lanjutkan lagi dengan satu lagi ayat yang nak menunjukkan bahawasanya kalau bukan kerana Allah lah, habis dunia ni. Habis alam semesta ni. Cakrawala ni, habis alam. Contoh dia, kita tengok pada surah Fatir ayat 41. Banyak guna surah Fatir kan? Okey. Ayat ini Allah bagi contoh tentang langit dan bumi. Allah kata, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah kata, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Kalau kita belajar sains, kita belajar tentang langit, kita belajar tentang bumi, tentu kita akan dapat lebih penghayatan. Bumi ni kan, kita selalu bincang tentang graviti, kita tahu kan bumi ni bentuk macam mana, langit ni macam mana. Paling mudah faham langit ni dia tidak ada tongkat, dia tidak ada tiang yang tegak dia. Kalau kita belajar betul-betul, kalau kita faham fungsi langit ni, dia dalam hidup kita, dia sebagai atap. Kalau rumah kita nak lindung daripada hujan, nak lindung daripada panas, kita letakkan atap, ada bumbung. Tapi nak letak atap, ada bumbung, mesti ada tiang dia. Tapi langit ni, bumi kita ni sebenarnya yang menjadi bumbung kepada bumi ni adalah langit-langit. Langit-langit ni dia merupakan bumi kepada dunia. Itulah langit-langit. Jadi langit ni tanpa tiang. Kalau bukan kerana kenapa dia tak jatuh-jatuh? Bayangkan kalau bumbung tu jatuh, kalau langit ni jatuh. Jadi dekat sini, siapa yang jaga langit tu supaya jangan jatuh? Allah lah yang tahan dia, termasuk bumi. Kita belajarkan bumi ni sebenarnya sangat lembutnya. Kita pijak tanah yang sebenarnya kita ada 7 lapisan tanah kan. Dari sudut kalau ikut graviti, kalau bumi ni dia bentuk bujur, kita belajar sains kan. Kita pun tak boleh nak berjalan sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala lah yang jaga bumi supaya dia tidak hilang, dia tidak bergerak. Allah Ta'ala lah yang buat semua tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jika kedua-duanya hilang, langit hilang, bumi ni hilang, maka tidak ada siapa pun yang dapat menahan daripada hilang itu melainkan dari Allah. Betul tak? Tak ada siapa boleh kawal gempa bumi. Tak ada siapa boleh kawal puting beliung. Air pasang yang berlaku kat Kedah baru-baru ni pun tak ada siapa pun boleh yang kawal dia. Dekat situ nampak kebesaran Allah. Jelas jadi maksudnya kalau tidak ada siapa-siapa yang boleh tahan dia daripada hilang, yang boleh jaga dia, siapa yang jaganya? Satu-satunya yang jaga itu adalah Allah. Kalau disebut satu-satunya yang jaga tu, maknanya Allah Ta'ala bersendirianlah dalam menjaganya. Itu dia panggil Al-Qayyum. Okay, kita ambil satu lagi ayat lain. Nak kukuhkan lagi Al-Qayyum supaya kita ni semua apabila baca ayatul kursi, masuk sampai ke hati ayat tu. Faham. Iman makin bertambah. Makin dekat dengan Allah. Jadi ayat kursi kita tengok suratul Ra'd. Ayat nombor suratul Ra'd ayat nombor 33. Okey, ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, maklumat ni. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya, sama macam Tuhan-Tuhan yang lain? Ini maksudnya nak menyebut tentang Allah yang menjaga setiap diri apa yang diperbuatkan. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Okey,
kita tutup pada bukti yang kedua ini dengan hadis Nabi SAW yang Nabi adalah manusia, Nabi SAW adalah manusia yang paling kenal Allah. Nabi adalah manusia yang paling kenal Allah. Apabila Nabi ini manusia yang paling kenal Allah, maka Nabi SAW diajar juga oleh Allah setiap hari, pagi, petang, untuk Nabi membuat perakuan dengan Nabi bergantung, Nabi bersandar kepada Allah itu Al-Qayyum. Ini Nabi jadikan sebagai zikir dia. Zikir ni tetap boleh amalkan pagi dan petang. Sabda Nabi SAW, Nabi berzikir. Nabi kata, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghith, Aslih li sya'ni kullahu, Wala takilni ila nafsi turafata ain. Ini zikir Nabi. Nabi panggil, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nabi kata, Ya Allah, Zat yang Maha Hidup. Ya Allah yang menguruskan alam ini dengan sendiri. Ini telah kita jelaskan pada bukti 1 Al-Hayyu dan Al-Qayyum bukti nombor 2. Lepas tu Nabi, kenapa Nabi panggil nama ni? Sebab Nabi tahu makna di sebalik nama Allah Ya Hayyu, nama di sebalik nama Allah Al-Qayyum. Cuba kita faham doa ni, dia akan fahamlah kenapa Nabi gandingkan dengan nama Al-Qayyum dengan Hayyu. Nabi kata, dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Astaghith maknanya aku memohon pertolongan. Tolong apa? Aslih li sya'ni kullahu, agar engkau perbaiki segala urusanku. Jadi Allah Ta'ala lah yang boleh perbaiki segala hal ehwal yang kita lakukan. Lepas tu Nabi kata, dan jangan engkau biarkan aku buat satu keputusan. Keputusan itu dari aku sendiri, walaupun sekelip mata. Kalau kita baca doa ni, kita faham maknanya Nabi ni, dia tahu sangat, dia kenal sangat Allah Ta'ala. Maknanya Nabi sebut macam ni kan, walaupun sekelip mata, Nabi kata janganlah dia buat sebarang keputusan, dia buat atas diri dia sendiri, tanpa bantuan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, walaupun sekelip mata. Nabi tak nak menyebutkan apa? Di sini Nabi memperakui bahawa Allah Ta'ala itulah tempat Nabi SAW kena bergantung harap, kena menguruskan hidup Nabi. Jelas saya puan? Jadi kita ini hadis riwayat Al-Hakim. So kita dah jelas dah untuk nama Al-Qayyum. Jadi kita pergi kepada satu lagi, tapi sebelum tu kita tutup dengan ada waktu sekejap. Okey. Kita pergi kepada zikir dalam bentuk istighfar. Ini adalah salah satu lafaz dalam istighfar. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, sesiapa yang berkata, Astaghfirullahalazim, Alladhi la ilaha illahu. Okey, kita dengar Zikir ni, istighfar ni, ada nama Allah Al-Azim kan? Ni kita akan belajar nanti dekat ayat last sekali, ayat kursi tu. Kita akan belajar dekat bukti nombor 12. Lepas tu Nabi sebut dalam istighfar Nabi tu, Nabi sebut ayat macam kursi kan, La ilaha illahu. Ni kan ayat depan ayat kursi. Ini ayat hujung. Ayat hujung ayat kursi. Lepas tu Nabi kata, Al-Hayyal Qayyum. Dia boleh baca Hayyumu, Qayyumu. Kalau baca Hayya, Qayyuma. La ilaha illa huwal Hayyal Qayyum. Hayyu Qayyumu. Okey. Wa atubu ilaih.
Di sini tengok. Sebab itu tuan-tuan puan ya, kalau kita nak zikir, ikutlah macam mana Nabi zikir. Dia sangat berbeza dengan zikir yang dibuat oleh para ulama. Lepas tu kalau zikir yang paling afdal, doa yang paling afdal, okey, wirid yang kita nak amalkan, ikut macam Nabi baca. Sebab Nabi ni, Nabi kalau dia baca satu zikir, itu semua dari Allah. Jadi kalau kita perasan dekat sini, sebenarnya memanglah istighfar saja, astagfirullah kan. Tapi dekat istighfar ni, disebut tentang Allah tu yang maha agung. Ni nama Allah. Kemudian sebut pula kalimah tauhid, la ilaha illahu. Lepas tu sebut pula nama Allah Al-Hayyu dengan nama Allah Al-Qayyum. Kan? Seolah-olah dalam istighfar ni, ada ayat-ayat, ada maklumat ayat kursi dalam istighfar. Jadi Nabi kata, siapa yang baca istighfar seperti ini, kata Nabi, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahfi. Nabi kata, sesiapa yang berkata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul, ni kat saya terjemah ada hayyu, hal hayya al qayyum wa atubu ilaih. Dah faham maksud dia kan? Kalau maksud dia kat sini saya tak tahu terjemahan dia. Tapi maklumat ni sebenarnya siapa yang pernah mengikuti kelebihan beramal pada kelas setiap hari Isnin 10.30 pagi, kita dah lalui dah tentang kelebihan istighfar. Okey, dekat kelebihan istighfar tu, ini salah satu bentuk istighfar. Okey. Jadi astaghfirullah bermakna aku memohon pengampunan Allah. Allah yang mana? Allah yang maha agung. Allah yang maha agung inilah yang alladzi la ilaha illahu. Alladzi yang la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan dia. Kenapa? Kerana dia tu maha hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri dengan sendiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Maknanya istighfar Nabi ni, Nabi mulakan dengan astagfirullah kat sini, lepas tu kat sini ada taubat. Tapi di tengah-tengah ni, Nabi menyebut tentang nama Allah kat sini. Ada nama Allah, Allah tu sendiri, Al-Azim. Ada kalimah tauhid. Ilah ni pun sebenarnya salah satu nama Allah juga sebenarnya. Ilah, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sebab itulah kita selalu kempen. Kalau nak zikir, amalkan Nabi amal, Nabi baca. Selawat, Nabi baca. Sebab dia lain sangat maksud dia. Sebab Allah yang ajar pada Nabi SAW. Okey, apa kelebihan dia? Nescaya diampunkan baginya. Baginya itu maksudnya orang yang beristighfar tadi, Allah Ta'ala akan ampunkan baginya sekalipun dia lari dari medan peperangan. Tuan tahu, lari daripada medan perang ni, dia di antara salah satu dosa besar. Ya. Salah satu dosa besar kalau lari tengah berperang. Tetapi kalau orang lari dari berperang, dia insaf, dia nak bertaubat pada Allah, dia baca istighfar ni, dia bertaubat pada Allah, Nabi kata akan diampunkan dosanya sekalipun dia lari daripada medan perang. Hadis riwayat Tirmizi. Besarnya, agungnya istighfar seperti ini. Kenapa? Dia mudah je. Kalau apa saja yang dikaitkan dengan Allah, dia pasti akan jadi agung. Jadi manfaatkan maklumat ini. Jadi di on the way kita semasa kita beristighfar tu, secara tak langsung kita boleh kukuhkan tentang ayatul kursi yang telah kita belajar. Baik. Kita teruskan dengan bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga. Maknanya alhamdulillah kita dah selesai dah bukti yang kedua. Ni dah selesai. Okey, ni dah selesai. Kita nak pergi kepada bukti yang ketiga.
Ni boleh jadi saran semak lah. Okey, ni bukti yang ketiga. Tulis ya tarikh hari ni berapa hari bulan Islam dan bulan ni untuk kita sambung pada minggu depan nanti supaya tak tersilap dan sebagainya. Okey, kita sambung kepada bukti ketiga. Kita ada lagi dalam 8 minit, 10 minit. Okey, kita terus kepada bukti ketiga, lepas tu saya buka soalan jika ada. Okey, bukti yang ketiga yang membuktikan keesaan Allah. Yang Allah itu la ilaha illahu. Kan? Buktinya dekat mana? Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatu wala naum. Okey. Ayat ni maknanya apa? La ta'khuduhu. La tu Allah ulang sebanyak 2 kali. Penafian. La ni fungsinya untuk membuat penafian. Berapa kali penafian? 2 kali penafian. Sampai 2 kali Allah ulang pada ayat ni. La ni maknanya tidak. Tidak. Allah buat penafian. Maknanya kenapa tak guna sekali je? La ta'khudhu sinatu wa naum. Kenapa sebut 2 kali? Nak mengukuhkan lagi. Dia fungsi 2 kali ni tidak nak menunjukkan kesempurnaan Allah Taala tu dari sudut tidak apa. Kalau kita baca dekat sini Allah kata la ta'khudhu. Dia iaitu Allah. Hu ni Allah, hu ni menunjuk dia tidak ta'khuduhu, didatangi sinah. Sinah kat sini rasa mengantuk. Allah sebut dulu, dia tidak pernah didatangi rasa mengantuk. Allah tidak pernah dia didatangi rasa mengantuk, wala naum, dan juga tidak pula nak tidur. Tak pula tidur. Okay. Kenapa sebut mengantuk, lepas tu sebut tidur? Tak cukup ke kalau Allah kata tidur saja? Kan? Nak menunjukkan apa ni sebenarnya? Allah sebut dia tidak pernah mengantuk dan dia juga tidak pernah tidur. Kita sedia maklum, kalau orang tidur, tentu dia mengantuk. Tak ada orang yang tak tidur sebab dia tak mengantuk. Tapi kenapa Allah sebut dua-dua perkara ini dalam konteks potongan ayat ini? Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawasanya sempurnanya Allah Ta'ala ni. Kan? Sebab tu dia layak ditauhidkan, diisahkan. Sebab apa? Sebab dia tak pernah tidur. Apatah lagi mengantuk. Maknanya kalau mengantuk ni dia tidaklah selemah tidur. Betul tak? Tidur ni menunjukkan orang tu lemah, menunjukkan orang tu ada kekurangan. Nah, betul tak? Maknanya nak kata yang kecil seperti mengantuk pun Allah Ta'ala tak pernah, apatah lagi untuk tidur. Kalau kita tak boleh tak tidur, maka kalau kita tidur, pasti mengantuk. Maknanya dekat sini, Allah Ta'ala nak menyebut tentang apa? Tentang dia tu maha sempurna. Tapi dia ada sudut pandang lain. Jadi kita kena ulas. Bukan hanya tahu fakta, Allah tu dia tak mengantuk, dia tak pernah tidur. Bukan sekadar nak mengetahui bahawa Allah Ta'ala tu dia maha sempurna. Tidak ada sifat lemah seperti kita. Tapi di sebalik Allah tu, kalau Allah tu tak tidur, kalau Allah tu tak mengantuk, Allah tu buat apa? Dekat sini maklumat yang kita nak perincikan lagi. Okey, dapat tak maklumat ni? Lepas tu, kenapa Allah Ta'ala sebut sampai la tu ada 2? Kenapa sebut tidak tu kali pertama dah sebut dah? Lepas tu dia sebut tidak kali kedua. Kenapa dia tak gabung je? Kenapa Allah tak kata dia tidak didatangi rasa mengantuk dan tidur? Betul tak? Dia boleh je buat ayat macam ni. Dia tidak didatangi rasa mengantuk dan tidur. Tapi kenapa Allah perlu letak la kat sini tidak ni?
Apabila digunakan 2 kali pengulangan tu, nak menguat-nguatkan lagi bahawa Allah Ta'ala ni sangat sempurna. Okey. Dekat sini pun dah menunjuk kesempurnaan Allah Ta'ala dah. Sebab dia ngantuk pun tak pernah, apatah lagi untuk tidur. Jelas dekat sini? Okey, kita pergi kepada perincian ayatnya lagi. Okey. Kita baca tafsiran Ibnu Katsir. Ada kita baca dekat tafsir sekejap, saya nak tengok waktu. Okay, kita tengok ayat ulasan Ibnu Katsir ya. Okey, Ibnu Katsir dia ulas. Di sebalik kita mengetahui Allah Ta'ala tu dia tidak mengantuk, dia tak pernah dia ditanya rasa mengantuk dan dia juga tidur, sebenarnya membawa kepada kita mengenal Allah sudut apa. Okey, Ibnu Katsir rahimahullah dia kata Allah tu dia suci daripada sebarang kekurangan. Ini di antara poin penting dia juga. Kenapa Allah Ta'ala nak bagi tahu dia tu tak mengantuk, dia tu tak tidur? Sudut dia sebenarnya nak menunjukkan bahawa kalau ada orang tidur, bermakna dia tu lemah. Kenapa kita perlu tidur, tuan-tuan? Handphone ni, kalau kita tak cas dia, so handphone tu tak boleh berfungsi, betul tak? Kita kalau tak tidur nak dapat tenaga dari mana? Menunjukkan kita ni memerlukan pihak lain yang bagi tenaga kepada kita. Itu akan pergi kepada Al-Qayyum juga. Jelas tak? Menunjukkan kita ni lemah. Okey. Lepas tu, yang berikutnya nak menunjukkan Allah Ta'ala ni dia suci daripada sifat lalai dalam mengurus dan mentadbir makhluk ni. Maksud dia macam ni. Allah Ta'ala ni dia tidak pernah terlepas pandang, tak pernah cuai, tak pernah lalai daripada menguruskan makhluk-makhluk dia. Kita kalau kita tidur kan, kalau kita tidur, kita akan stop semua kerja. Betul tak? Sebab kita tidur. Betul tak? Ada tak dekat muka bumi ni yang dia 24 jam dia berjalan? Contohnya maksudnya kalau manusia lah. Mana ada kan? Pejabat pun pukul 6 dah tutup. Bank pun dah pukul berapa tutup. Sekolah pun tutup pukul berapa. Semua orang pun malam dia tidur. Kan? Tak ada orang yang sentiasa 24 jam. Kan? Menunjukkan bahawasanya ada masa kita ni akan berhenti kerja. Berhenti buat sesuatu. Allah Ta'ala ni tak. Lepas tu kalau kita tidur, kan contoh kalau macam kita sedang belajar, betul-betul sedang belajar, tengah kuliah online pula tu, kan cuba kita tidur. Mengantuk, nak tidur mana, ngantuk. Kita kalau mengantuk, pegang pen pun boleh jatuh kan, betul tak? Kalau kita mengantuk ni, dah tersedar kuliah, apa? Semua orang dah left kuliah, dah habis ke kuliah? Contoh, kan? Bayangkan kalau Allah tu dia mengantuk. Macam mana? Kita punya pernafasan kita ni yang perlu disedut tidak boleh yang tak ada nafas. Bayangkan kalau Allah tu dia tidur. Macam mana nafas kita ni? Kerana betul tak? Allah tak letak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni maksudnya tidak ada satu waktu yang Allah Ta'ala ni lalai dalam mentadbir urusan hamba-Nya. Allah Ta'ala ni dia non-stop dalam dia mentadbir. Jadi kita akan kuat dengan ayat lain. Ibnu Katsir dia kata lagi. Dia kata, "Qul subhan Allah Ta'ala tak pernah tidur." Kan? Allah dia kata apa? Atau mengantuk ni menunjukkan apa? Dia sentiasa mengurus dan memperhatikan apa yang dibuat oleh setiap individu dan dia sentiasa menyaksikan segala sesuatu. Ini juga yang kita boleh ambil pengajaran daripada ulasan Ibnu Katsir. Maknanya, kalau Allah Ta'ala tu dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tahulah kita buat apa ya. Iyalah, dia tahulah. Kalau macam kita kan anak-anak kita kata, tak apa, mak tidur. Kan? Contoh kan.
Kita ni tidur dah tak tahu nak buat apa. Apa jadi pun kita tak tahu. Sedar-sedar kita bangun-bangun, tengok rumah kita, apa jadinya rumah mak ni? Sebab kita tidur sekejap tadi. Betul tak? Kita tak tahu apa-apa. Betul. Itulah fungsi kelemahan. Tapi Allah Ta'ala tidak. Jadi daripada maklumat tu, Allah Ibnu Katsir kata apa? Ini menunjukkan Allah Ta'ala tahu apa yang hamba tu buat. Walaupun semua orang dah tidur, dia tak tidur, Allah Ta'ala tahu hamba tu buat apa. Dia ingat orang lain tidur, orang lain tak tahu. Memang orang lain tak tahu. Tapi dia terlupa. Ada yang memperhatikan dia. Ada yang mendengar dia. Ada yang tahu dia buat apa pada waktu orang tidur. Iaitu Allah. Jadi Allah menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Tidak ada. Kita nampak tak ayat ni? Ayat ni menakutkan. Dari masa sama dia memberikan kepada kita, menambahkan kepada sifat muraqabah. Kita rasa diri kita ni sentiasa diawasi, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kita nak daripada hasil kita memahami ayat Quran yang kita baca. Bukan baca saja. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum tu. Bukan sekadar kita baca. Tetapi kita nak ayat tu jadi panduan dalam hidup kita. Jadi kalau kita tahu Allah Ta'ala tu dia tidak pernah ada satu waktu pun. Allah Ta'ala tidak tahu apa kita buat. Allah Ta'ala tidak pernah abaikan apa pun makhluk, apa yang berlaku ke alam ni. Maka kita akan jadi satu manusia yang sangat bergantung harap pada Allah. Kita akan takut dengan apa yang kita lakukan. Kita akan rasa gembira kebaikan yang kita buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu, dia maha menyaksikan. Okey, untuk ayat lain, kita boleh ambil ayat Suratul Rahman. Ayat 29 ni, ayat ni nak menunjukkan Allah Ta'ala tu selalu sibuk. Allah Ta'ala sentiasa dalam kesibukan. Inilah ayat dia. Kenapa Allah Ta'ala tu sentiasa sibuk dia? Sebab Allah Ta'ala tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Sebab makhluk Allah Ta'ala ni macam-macam. Tuan-tuan bayangkan, kalau Allah Ta'ala ni ada waktu dia tidur, na'udzubillah lah. Kan? Macam mana orang yang siang dia lain, malam dia lain. Macam kita kan, waktu kita siang, tempat lain tu malam. Macam mana? Siapa nak bagi rezeki tempat orang yang waktu dia siang? Kita tidur. Kalau Allah pun tidur, contoh. Tapi tidak begitu bagi Allah. Jauh sekali bagi Allah. Nak menunjukkan Allah Ta'ala ni, dia menguruskan alam ni. Allah. Kan? Dia dikaitkan juga dengan Al-Qayyum tadi. Kan? Jadi kalau kita baca Surah Rahman, Allah kata, Yas'alu man fis samawati wal ardi. Allah kata, apa yang ada dekat langit dan bumi ni sentiasa minta kepada Allah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kulla yawmin huwa fi sya'nin. Allah Ta'ala tu setiap waktu dia dalam urusan setiap saat. Agak-agak tuan-tuan sekarang ni kan, kita dah masuk 11.36 kan. Berapa banyak doa-doa manusia yang dipanjatkan kepada Allah. Berapa banyak permintaan manusia kepada Allah. Kalau kita seorang ni pun minta macam-macam pada Allah. Allah Ta'ala boleh bagi ke? Cukup ke? Itu yang ambil kepada, nanti kita waktu kita belajar pada bukti yang keempat, kita kata, ya kau nak minta apa pada Allah? Kau nak minta apa pada Allah? Kau nak minta 1000 permintaan, Allah Ta'ala boleh beri. Kenapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ayat nombor 4 nanti, bukti keempat nanti kita akan belajar. Sudah jelas tak? Sebab tu waktu malam kan, duduk bangun waktu malam, doa pada Allah, mengadu masalah pada Allah. Allah Ta'ala dengar tak? Waktu malam ni orang yang semua tidur ni. Iya, Allah Ta'ala dengar. Sebab Allah Ta'ala tak pernah tidur. Kita bayangkan,
Dalam tempoh 1 minit saja, berapa banyak rezeki nak diuruskan. Berapa banyak permintaan-permintaan manusia kepada Allah. Allah saja yang mengetahui. Allah Ta'ala tahu. Dalam tempoh 1 minit ni, berapa banyak orang dah buat sesuatu. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sebab apa? Sebab dia tak pernah tidur, dia tak pernah mengantuk pun. Okey, kita dapat ayat ni, so Allah Ta'ala sangat sibuk. Oleh kerana itulah, kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW, kita nak ambil ni, kita tutup dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia tidak pernah tidur. Mustahil Allah Ta'ala akan tidur. Allah Ta'ala berkuasa menurunkan timbangan amal dan mengangkat amal. Kemudian akan diangkat kepada Allah itu, iaitu dilaporkan segala amalan pada waktu malam sebelum bermulanya amalan pada waktu siang. Begitu juga amalan pada waktu siang akan diangkat sebelum bermulanya amalan pada waktu malam. Hadis ini menunjukkan bahawa tiap-tiap waktu Allah Ta'ala akan dapat laporan daripada malaikat. Amal tu akan naik, amal kita. Nak letak mana amal tu? Ni, tuan-tuan ikutilah. Kalau tak ada kelas lain pada waktu petang nanti pukul jam 3 petang, kalau tak ada kelas lain, tuan-tuan boleh ikuti kelas kita nak belajar tentang apa yang malaikat buat ni sebenarnya. Ni dekat langit-langit tengok macam tak ada apa-apa. Sebenarnya sangat sibuk. Amal yang kita buat ni, kita berada majlis ilmu, ke hulu, ke hilir, ke sana, ke mari tu, sebenarnya amal tu dilaporkan. Kalau amal tu waktu siang, sebelum masuk waktu malam, amal tu dah naik dilaporkan. Sebelum masuk waktu siang, amal dibuat waktu malam tu akan dibawa naik. Siapa dia? Para malaikat. So kita akan belajar. Kita nampak macam alam ni dia anggap macam kita manusia je kan, sebenarnya tak. Di langit-langit itu ada kerajaan yang lain. Di bumi ada kerajaan yang lain. Sebab tu tuan-tuan padukan maklumat ni dengan belajar al-mulk. Suratul Mulk. Lepas tu kuatkan pula maklumat ni dengan belajar bab malaikat. Jadi kita akan tahu tentang bagaimana Allah mentadbir alam. Jadi hujungnya yang kita nak buat dekat muka bumi Allah Ta'ala ni semuanya adalah untuk dia. Nanti kembali kepada dia. Duduk di bawah pemerintahan dia. Nanti kita akan belajar lagi pada bukti yang keempat insya-Allah. Kemudian kita tutup dengan hadis pasal taubat. Pasal taubat ni maksudnya Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa membentangkan tangannya menunjukkan kepada Allah Ta'ala ni maha rahmat dia di malam hari untuk terima taubat orang yang buat dosa pada siang hari. Ada orang buat dosa siang hari, malam dia bertaubat. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala terima taubat dia. Kalau orang yang buat dosa pada siang hari, kalau orang buat dosa pada waktu malam, kan, siang hari tu dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia pada waktu siang. Maknanya, kau nak taubat malam ke, kau nak taubat waktu siang ke, Allah sentiasa dengar kau bertaubat. Sentiasa tahu kau bertaubat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni dia tidak pernah tidur. Katakan dia mengantuk. Kita jelas pada hadis ni. Nak menunjukkan bahawasanya Allah buka peluang untuk bertaubat juga. Dan masih sama nak menunjukkan bila-bilalah kau nak bertaubat pada Allah. Allah Ta'ala tu sentiasa tahu. Sentiasa mengawasi. Jadi kalau kita faham pada bukti ketiga ni, apa yang dapat kita rasa? Maksudnya, apa sebenarnya yang kita boleh faham diri kita dengan Allah? Kita boleh besarkan lagi sudut faham kita tentang Allah. Kita nak kenal Allah Ta'ala. Kan? Jadi, maka tidak akan ada orang yang kecewa. Maka tidak akan ada orang yang berani-berani menyuruh-nyuruh buat keburukan.
maka tidak akan ada orang yang akan sia-sia buat kebaikan. Sebab apa? Walaupun orang tak tahu, tapi Allah tahu. Kan? Jadi maklumat ni dia sebenarnya akan mengukuhkan lagi keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Membawakan kita kepada kebergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi moga-moga ayat kursi ni dapat memberikan cahaya dalam hidup kita. Bukan sekadar untuk kita kejar fadilat-fadilat dia, tetapi untuk kita mengenal Allah, untuk makin dekat dengan Allah, untuk rasa makin kuat menempuh hidup ini yang penuh dengan dugaan. Tak? Mungkin orang sekeliling kita ni, dia tak peduli pasal kita. Tetapi kita ada Tuhan. Kau mengadulah dekat dia. Kau mintalah apa-apa dekat dia. Dia tidak ada sedikit waktu yang Allah Ta'ala tutup. Kau jangan minta kat dia. Ada waktu-waktu tertentu, tak ada. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Maka janganlah buat zalim pada orang. Kerana Allah Ta'ala mengawasi zalim yang kita buat tu pada orang lain. Okay, jelas. Jadi, moga-moga penerangan ringkas ni dapat memberikan kita penambahan maklumat, makin kenal kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah minggu depan, kita akan masuk pada bukti yang keempat. Nota telah saya edarkan kepada tuan-tuan dan puan. Kita akan gunakan nota tersebut dan saya akan tambah lagi dengan nota baru untuk bukti yang kelima. Okay, ada pertanyaan tak? Jadi, Alhamdulillah kita dah belajar bukti 1, bukti 2, bukti 3. So, minggu depan kita akan belajar bukti 4 dan bukti 5. Bukti 5 ni mungkin akan ambil dalam beberapa siri. Bukti 4 ni tuan-tuan, kalau boleh jangan tinggalkan. Nanti kita akan belajar dekat sini. Masya Allah. Siapa yang kenal Allah, dia akan jadi seorang yang sangat kuat. Dia akan jadi seorang yang walaupun dia jatuh sekejap, dia akan bangkit terus. Dia macam tu. Kalau dia kenal Allah. Kalau dia faham tu, Masya Allah, dia akan tempuh hidup. Orang lain nampak macam, besarnya dugaan kau. Tapi kalau dia kenal Allah, dia anggap benda tu kecil je. Jadi ikuti ayat untuk bukti yang keempat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pada minggu depan. Nanti kita akan kupas dengan panjang lebar. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tanya berkenaan dengan yang kita belajar tadi, sifat Al-Qayyum Allah tu kan. Macam mana kita nak kaitkan Al-Qayyum Allah dengan kehadiran malaikat? Yang apa kita nak bincang petang nanti tu, yang malaikat makhluk bersayap. Macam mana kita nak kaitkan dia, Allah tu Al-Qayyum kan? Faham tak? Okay, sebab itu dalam tajuk kita nak belajar nanti, kita akan belajar apa hikmah Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Soalan tu sebenarnya kita kat situ, betul tak? Kan? Kita belajar Allah Ta'ala tu urus semua dengan sendiri. Tapi kenapa dia perlukan malaikat? Betul tak soalannya? Okey, sebab itu kita kena mengetahui kenapa Allah Ta'ala hantar malaikat. Untuk jaga amal kita, tengok kita buat baik ke buat buruk. Kenapa Allah hantar malaikat untuk urus rezeki? Kerana malaikat yang mencatat amal, yang uruskan rezeki kita sebagainya, itulah bentuk pengibadahan mereka kepada Allah. Kau faham tak maksudnya? Kalau macam kita kena solat. Kenapa? Kerana solat kita tu cara kita beribadat kepada Allah. Kenapa ada malaikat yang mencabut nyawa? Kenapa Allah perlukan malaikat? Allah perlukan malaikat kerana setiap yang Allah cipta tu ada hikmah. Kenapa? Kerana malaikat itu sendiri diciptakan oleh Allah, hikmahnya untuk mereka beribadat kepada Allah. Cara mereka beribadat kepada Allah Ta'ala itulah yang dia ada tugas-tugasan tu. Itu maksud dia. Bukan merujuk kepada Allah Ta'ala ni memerlukan malaikat. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan malaikat untuk membesarkan Allah. Sebab malaikat dia tak boleh tak dengar cakap Allah. Kita faham tak? Mungkin orang salah faham Allah Ta'ala ni, ingat Allah tu bersendirian dalam buat semua benda.
Tapi kenapa dia perlu malaikat? Sebenarnya kalau kita faham fungsi malaikat, hikmah penciptaan malaikat tu sendiri sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan itu sebenarnya menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Sebab apa? Sebab malaikat-malaikat ini mereka tidak boleh buat sesuka hati. Dia ada tuan dia dekat situ. Dia nak menunjukkan tentang keagungan Allah, nak menunjukkan tentang kebesaran Allah, bahawasanya malaikat pun terpaksa beribadat kepada Allah, terpaksa dengar cakap Allah. Kenapa? Kerana dia tu adalah Tuhan. Dia macam tu. Dalam masa yang sama, siapa dapat faham pasal malaikat ni, dia akan lebih nampak kebesaran Allah. Sebab orang akan kata, wow, malaikat ni hebatnya dia orang. Kan? Tapi kita terlupa. Mereka ni buat sesuatu turun dari langit ke bumi ni sebenarnya perintah Allah. Mereka tak boleh turun suka-suka kat muka bumi kalau mereka tidak ada arahan daripada Allah. Bermakna malaikat tu juga ada lebah dia. Malaikat tu juga dia mengikut cakap Tuhan dia. Maknanya Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa dia suka. Maksudnya dia boleh cipta yang apa dia suka. Dia sudut dia dekat situ. Bukan pada sudut yang nak menerangkan, nak dikaitkan dengan bersendiriannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak menunjuk, ialah Tuhan kan. Tuhan boleh buat apa dia boleh buat. Dia boleh pilih siapa nak jadi hamba dia, siapa nak jadi orang suruhan dia. Menunjukkan, hebatnya. Contoh kalau macam kita kan, kalau satu bos, dia ada ramai orang di bawah dia. Dia boleh pilih siapa staff dia nak ambil, dia boleh buang siapa, dia menunjukkan hebatnya dia ada kuasa kan. Powernya dia, kan? Dia boleh gajikan siapa-siapa dia nak gajikan. Dia menunjuk kepada keagungan dan kehebatan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau siapa yang ada waktu lapang, dia tak bertemu dengan kelas yang lain, boleh ikuti pengisian tersebut. InsyaAllah saya juga akan bentangkan pada petang ini silibus yang kita akan belajar. InsyaAllah. So, kita target tahun ni 2021 ni kita akan tamat belajar tentang malaikat yang selama ni kita cuma tahu malaikat ini salah satu daripada rukun iman. Kan? Jadi kita akan belajar insya-Allah. Jadi itulah soalan jawapan yang boleh saya jawab soalan Kak Mila tadi. Okey, ada soalan lain sebelum kita tamatkan pengisian pada pagi ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan perempuan ya. Terima kasih kepada pihak penganjur Biro Agama Fred Kelab Berhad atas usaha yang sangat baik ini. Semoga Allah mengganjari kalian dengan kebaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Mohon maaf atas kekurangan, atas kelemahan, sama ada dari sudut penyediaan bahan pembelajaran kita, nota, begitu juga pada penyampaian saya, begitu juga pada alat media untuk belajar. Kalau ada kekurangan pada aplikasi Zoom, di FB juga saya mohon ampunan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan Mazidah. Mazidah. Terima kasih Pamila.